وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab al-jahr bil qira'ati fi sahih, fayaqulu Alqamah qulna li Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu hal kana ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul jinni. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la takhallafa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali fakhifna an yakuna astatir aw urtila fadhahabna nabhathu anhu hatta as-sabah fawajadnahu qad ata min nahwi ghari Hira'in sallallahu alaihi wasallam. فقلنا يا رسول الله أين كنت؟ قال لقيت الجن وقرأت عليهم القرآن. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pada malam yang berbahagia ini melihat suatu perkara yang amat jarang dibincangkan atau disebutkan apabila kita mengingat perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jalla sewaktu menyebut tentang perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Di dalam erti kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi rasul untuk seluruh alam. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul untuk umat manusia, juga untuk makhluk dari kalangan jin, kerana hanya manusia dan jin makhluk yang mendapat perintah taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk yang lain dari kalangan hayawan, dari kalangan tumbuh-tumbuhan, dari kalangan makhluk yang tidak bernyawa, mereka bukanlah makhluk yang mendapat taklif, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengajarkan kita bagaimanakah kita berurusan dengan makhluk-makhluk yang lain ini. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan melihat dua peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda berdakwah kepada golongan jin yang mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa yang kita sebutkan daripada hadis sahih Muslim yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu Alqamah berkata, kami bertanyakan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ada di antara kamu yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam baginda bertemu dengan jin? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak. Pada suatu malam baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menemui kami. Lalu kami berasa bimbang, apakah baginda hilang
ataupun baginda telah dibunuh. Lalu kami mencari baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga ke waktu subuh daripada malam. Lalu keesokan paginya kami melihat baginda datang dari arah Gua Hira. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, di manakah kamu menghilangkan diri?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Malam tadi aku bertemu dengan gerombolan jin dan aku membacakan kepada mereka Al-Quran. Lalu mereka meminta daripada aku makanan. Lalu aku berkata kepada mereka, bagi kamu setiap tulang adalah makanan bagimu, dan bagi setiap najis yang dilepaskan adalah makanan untuk binatang-binatang ternakan kamu." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah baginda adalah untuk dua makhluk yang diberikan taklif, iaitu tanggungjawab. Dan dua makhluk ini Allah Ta'ala kurniakan akal dan fikiran kepadanya, iaitu makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin. Kerana dua makhluk ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus untuk beribadah kepada Allah. Dan dua makhluk ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehingga mereka mampu berkuasa terhadap makhluk yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Kalaulah jin dan manusia itu seluruhnya berkumpul untuk mencipta sesuatu yang setaraf dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk mencipta sepertinya, walaupun jin dan manusia itu bekerjasama di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat hadis yang telah kita bacakan tadi, itu merupakan peristiwa yang kedua yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda bertemu dengan jin. Baiklah, kita lihat peristiwa berdasarkan urutan sejarah, di mana peristiwa yang pertama yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia, berdakwah kepada makhluk yang bernama jin. Di dalam peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga diangkat menjadi rasul, baginda mula menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Pada tahun keempat, pada tahun kelima, orang-orang musyrikin Makkah menentang baginda dengan suatu penentangan yang amat luar biasa. Terlebih-lebih lagi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kehilangan pembela utamanya, iaitu bapa saudaranya Abu Talib, kemudian isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Musyrikin Makkah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu penentangan yang lebih dahsyat, sehingga mereka menyerang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiksa mereka, dan mereka juga menyerang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat penduduk Makkah menolak dakwah baginda, baginda sallallahu alaihi wasallam berfikir strategi yang lain, iaitu berdakwah kepada penduduk di luar daripada Makkah. Maka tempat yang paling hampir dengan Makkah ialah Taif, yang berada di selatan daripada Makkah, sekitar 20 km daripada Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk pergi ke Taif. Taif dun mai jauh, dun kedah Makau betis.
Ya. Nabi mai bay kereta, mai bay basikal, mai bay unta pun miskin. Terlalu miskin dan terlalu susah. Makau dum tu Taif. Ya, setengah riwayat menyatakan baginda ditemani oleh anak angkatnya Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu yang pada ketika itu baru berusia remaja. Apabila baginda sampai di Taif, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan penduduk Taif. Dan suatu kejutan yang amat luar biasa. Baginda diejek oleh pembesar-pembesar Taif. Bukan sekadar diejek, baginda dihalau keluar. Sedangkan penduduk Taif ini mengetahui tentang kelebihan penduduk Makkah. Penduduk Taif amat menghormati penduduk Makkah atas kedudukan bangsawannya penduduk Makkah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada penduduk Taif, kalau kamu tidak mau menerima dakwah aku, tidak apa-apa. Ya. Anggaplah bahawa pertemuan kita hari ini tidak pernah berlaku, dan baginda meminta izin untuk balik. Baginda pun balik. Rupanya penduduk Taif ini adalah sekumpulan manusia yang amat keras hatinya. Bukan sekadar mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghantar samseng-samseng Taif untuk membaling batu ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Zaid ibn Harithah terpaksa lari keluar daripada Taif, dan Zaid menggunakan tubuhnya untuk menghalang batu-batu itu terkena tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahli sejarah menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam cedera dalam serangan itu, sehingga kaki-kaki baginda berdarah-darah kerana kecederaan akibat dilontar batu oleh penduduk Taif. Baginda keluar daripada penduduk Taif. Kalau ikut perjalanan sejarahnya, baginda singgah di kebun anggur. Setelah itu baginda pun balik ke Makkah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan pada malam itu untuk tidak balik ke Makkah. Pada hari berkenaan, setelah keluar daripada Taif, Allah Azza wa Jalla yang melihat Rasulnya dihina sedemikian rupa menghantarkan dua malaikat gunung. Dua malaikat gunung ini menawarkan bantuan untuk Nabi, sehingga dua malaikat gunung itu berkata, "I'zan li an utabbika alaihimul akhshabain." Izinkan kepada aku untuk mengangkat dua gunung di sekeliling Taif ini untuk dihempapkan ke atas mereka-mereka yang menentang kamu, wahai Rasulullah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam itu amat memahami bahawa hidayah itu milik Allah. Hidayah itu sesuatu yang tidak dapat untuk dipaksakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, inni arju an yakhrujallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a." Tidak perlu kamu mengangkat gunung dan membunuh penduduk Taif. Karena sesungguhnya aku berdoa dan berharap agar zuriat keturunan penduduk Taif ini beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Dan benar, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makbul, mustajab lebih 10 tahun kemudiannya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Makkah. Pada malam berkenaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk tidak masuk ke Makkah. Apa sebab? Penduduk Makkah menentang baginda. Penduduk Makkah menentang baginda menyebabkan baginda berasa amat sedih. Pergi ke Taif, penduduk Taif menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu baginda mengambil keputusan untuk tidur di luar Makkah. Tenggan tu tudui. Nuan hotel, nuan homestay, mibai. Tudui yang mau pasir. Di celah gunung di atas padang pasir.
Kerana kesedihan baginda atas penolakan manusia terhadap dakwah Allah, maka di tengah malam yang gelap gelita itu, tidak ada di sisinya teman, tidak ada di sisinya pembantu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, mendirikan solat, membacakan Al-Quran dengan suara yang nyaring di tengah malam yang gelap gelita, untuk menghibur hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gelap gelita padang pasir dan suara nyaring baginda membaca Al-Quran itu, Allah Azza wa Jalla tiba-tiba mengutuskan satu rombongan jin yang ramai, jin nasibin, yang menurut setengah riwayat datang dari arah Yaman. Dan golongan jin ini hairan mendengar di tengah malam gelap gelita seorang manusia membacakan sesuatu yang amat indah maknanya, amat luar biasa bahasanya, menyebabkan jin yang datang berterbangan itu berpusu-pusu memenuhi lembah tempat Nabi sedang solat itu, dan mereka mendengar bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, jin daripada nasibin ini mempunyai bilangan yang amat ramai, dan mereka diketuai oleh jin yang lain. Kau batlom ni bah jin seekor kah? Seorang kah? Mereka tahulah. Dan jin ini mengikut peraturan. Apabila ketua mereka diam, mereka akan diam. Apabila ketua mereka berkata-kata, barulah mereka akan berkata-kata. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Jin, surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahawa serombongan jin telah mendengar bacaanku, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang amat menakjubkan. Subhanallah. Allah Ta'ala menyebut, memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan serombongan jin mendengar baginda membaca ayat Al-Quran di tengah malam yang gelap gelita. Dan jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Surah Al-Jin ayat yang pertama. Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Berkata para ulama tafsir, amat menakjubkan sehingga jin pun dapat merasai kehebatan ayat Al-Quran. Muntenawan mai kenah merasa kehebatan bacaan Al-Quran. Teruk agi man jin lah tenawan tu. Udahlah jin udah teruk. Tenawan pun teruk gak akadum nueng Quran do mai merasa hebat kalam Allah. Ya, jin memahami keindahan bahasa Al-Quran, dan jin turut merasai, mereka memahami inilah kalam Tuhan. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Wa anna zananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Sehingga ayat yang ke-10, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'
faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Ya, rombongan jin yang mendengar ayat Al-Quran itu berkata, sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang amat menakjubkan, Al-Quran yang membawa petunjuk kepada kebenaran, lantas kami beriman kepadanya, dan kami tidak syirik kepada Tuhan kami. Dan sesungguhnya Tuhan kami itu tidak mungkin ada isteri dan tidak mungkin ada anak. Dan sesungguhnya adalah di kalangan kami jin-jin yang bodoh, yang mempertikaikan kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya ya, mereka menyangka bahawa mereka mampu berdusta kepada Allah, sedangkan jin dan manusia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam setelah baginda balik daripada Taif, baginda bermalam di suatu lembah yang dipanggil Wadi Nakhlah. Tidur di atas padang pasir. Karena kesedihannya yang amat luar biasa atas penolakan manusia terhadap dakwah para rasul, baginda bangkit pada malam berkenaan mendirikan solat, membacakan ayat Al-Quran dengan suara yang nyaring, sehingga baginda didatangi oleh rombongan jin. Dan menurut Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, kenapa jin datang pada malam itu? Kerana sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan jin mereka mampu pergi sehingga ke dinding langit. Kubah gaya laduka mau tileng, japah bihibak japah bahamau, japah bihibak japah bahamau, sehingga yang terakhir sekali sampai ke dinding langit. Apa dia lakukan? Mencuri berita langit, mendengar perbualan para malaikat. Kubah gaya ladu majah telah mai tahulah, biar telah bukan jin. Kalau jin mungkin telah tahulah, tapi dudang udik grade mau kubah. Akah grade C tu mai baiklah berhibak sekali lah, mau biar tekap jin ke. Jadi yang di atas sekali akan mendengar apakah perbualan para malaikat tentang apakah nasib yang berlaku kepada manusia di atas muka bumi. Maka yang di atas apabila mendengar akan berkongsi rahsia itu kepada yang di bawahnya, seterusnya yang di bawah kepada yang di bawahnya, yang di bawah kepada yang di bawahnya, sehinggalah kepada yang di bawah sekali, ya, umpama rantaian mata tasbih mereka itu bergantung, ya, sehingga ke dinding langit. Dan yang di bawah sekali ini berkawan dengan bomoh-bomoh dan dukun-dukun di kalangan manusia, yang mana bomoh-bomoh dan dukun inilah yang mencari rahsia berkenaan daripada para jin. Dan bayangkan, apakah daripada ratusan tingkatan jin daripada atas sehingga ke bawah, apakah cerita yang di bawah itu sama dengan cerita yang pertama? Sebab don disebut budai jin 100 kali ganda lebih budai mantenawan wak pemudai. Kah melomeh tahu tu yang melomak lah tok bomoh. Pama sengan tu pubah. Nuan tenawan miau loseng kodudeng wang mangkok. Oh, miau tang abakalah. Buat saja miau tang abakalah. Oh, nuan nelim ladu gaya bibak anum. Buat tapuk saja bibak anum lah. Ubak dia ni. Biak tan kayau gaya biak tulah kayau kedayah jimin. Tenggal lah dunia ni pau bahinan jimin, tapi kau mai tahu bahinan en bulai kah yang tahu eksendu di budai. Tapi manusia suka buyak budai. Ya. Zaman hidup baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila mereka mendapati golongan jin ini sudah tidak dapat pergi ke pintu langit,
Setiap kali mereka sampai di pintu langit, mereka akan dibaling dengan batu-batu berapi oleh para malaikat. Jin-jin ini kehairanan. Apa yang sudah berlaku? Beribu tahun telah kena menikau buat jin, menikau rahsia langit. Wak nau mainnya din ni. Paduhal lo jin ni banyak perang malaikat ngahapui. Medut gak paduhal jin? Ya. Sebab tu nak telah mikir jin tu berani laus, medut gak hidut. Ya, wak main medut mengkali jin Samsudin lah, buyak tu tenawan. Ya. Jin pun medut pirang malaikat ngahapui. Maka kerana mereka kehairanan itulah, maka ketua jin itu pun seolah-olah berkata kepada kaumnya, berterbanganlah kalian ke seluruh muka bumi, di daratan, di lautan, di atas gunung, mencari kenapakah pintu langit itu telah ditutup terhadap kita. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ayat ke-9 suratul Jin. Jin ini berkata, sesungguhnya kami sebelum ini duduk di tepi langit itu mendengar perbualan-perbualan penduduk langit. Tetapi sekarang apabila kami duduk di sana, kami dapati kami dilontar dengan batu-batu berapi yang amat besar. Mereka kehairanan apa sedang berlaku. Berterbanganlah mereka di seluruh muka bumi. Ya, bertahun-tahun mereka mencari. Ya. Adapun jin daripada nasibin, sebagian ulama menyatakan nasibin ini berada di Yaman, sebagian ulama menyatakan nasibin ini berada di Iraq. Kedau tu mai penting. Wak penting peristiwa tu berlaku, mereka pun pada malam berkenaan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di tengah malam di padang pasir di Wadi Nakhlah. Lalu mereka berhenti. Dan ketua jin nasibin ini berkata, inilah punca pintu langit telah ditutup untuk kita. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam suratul Ahqaf, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingatlah tatkala kami palingkan kepadamu wahai Muhammad satu rombongan dari kalangan jin yang mendengar kamu membaca Al-Quran. Tatkala jin itu mendekati kamu, mereka berkata, diamlah, dengarlah bacaan Al-Quran ini. Apabila mereka selesai menemuimu, mereka pun kembali kepada kaum mereka menyampaikan dakwah Islam. Subhanallah. Nabi mai cerita hidup, tapi wak kena dipaham oleh telau Nabi, majih Nabi sembiang rombongan jin melabak wak nau baca mo. Nabi menyatakan ini wahyu Allah. Nabi pun menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan sebagai hiburan daripada Allah, kalaulah penduduk Makkah menolak dakwahmu wahai Muhammad, penduduk Taif menolak dakwahmu wahai Muhammad, malam ini jin satu negeri datang memeluk Islam di tanganmu wahai Muhammad. Bukan sekadar memeluk Islam, mereka kembali ke tempat mereka berdakwah kepada jin yang lain. Udah tenawan jangan laus mayapa Muhammad ubat Tuhan. Dah tenawan mailuk mayapa badak jin masuk Islam menolongmu. Allah Taala berfirman lagi, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Jin itu berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar suatu kitab Allah yang diturunkan setelah Nabi Musa, membenarkan kitab-kitab yang sebelum daripada itu, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jin pun tahu Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka pun mengenali wahyu Allah. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi.
kata ketua jin berdakwah kepada kaumnya, ya, wahai kaum kami, terimalah dakwah Rasul Allah ini dan berimanlah dengannya. Nescaya Allah ampunkan dosa-dosa kamu dan selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Barang siapa yang tidak menerima dakwah Rasul, maka dia tidak akan mampu memudaratkan Allah, dan tidak ada baginya pembantu di dunia dan di akhirat, dan orang itu adalah orang-orang yang amat sesat. Jin pun tahu tenawan wak sesat. Jin pun tahu sama jin debai pun nuan wak sesat. Sebab tu nak tenawan menibah jin, ya, kau tahu kau nuan ilmu kena menibah jin. Kau bah dia tahu jin dun Islam kah mai Islam? Kau bah dia tahu jin dun kafir kah Islam? Kau bah dia tahu jin dun betul kah salah? Lagi sama manusia lagi telau mai tahu. Kau bah gaya mau bak tahu jin. Sama jin debai pun jin pubak nuan di kalangan kami yang beriman dan ada yang kafir. Nabi SAW setelah malam itu, keesokan paginya baginda balik ke Makkah. 2 hari kemudian baginda melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kemuliaannya atas kemuliaan yang berikutnya. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua ialah hadis sahih Muslim yang kita bacakan pada permulaan tadi, iaitu pada suatu malam Nabi SAW tiba-tiba hilang dari kalangan para sahabatnya. Subhanallah, sahabat-sahabat Nabi menjaga baginda luar biasa. Lau malam melodun kedap dengan Nabi. Lodun tahu Nabi nuan kah mai nuan. Tiba-tiba malam dun lodun dia miau lah kai gan kedau tu. Ubak Ibnu Mas'ud kami pinyang idun man malam labik subuh. Padahal malam dun idun keluar daripada Makkah pergi ke tempat berhampiran dengan Gua Hira. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekumpulan jin. Setengah riwayat menyatakan ada sahabat bersama baginda iaitu Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat sahih Muslim, Ibnu Mas'ud menafikannya. Ada setengah riwayat menyatakan Ibnu Mas'ud mengikuti baginda sehingga sampai di berhampiran dengan kawasan Masjid Jin. Ya, setengah riwayat pubak dosusut Nabi. Nabi pubak munguk mugi, ya, akah malam nah mau dudeng main tu gaya. Nak sekali mau keluar manggarisan wak di garis ko. Ubak Ibnu Mas'ud kau tudoi. Tengah tudoi malam tu kau menuang sigah sengan. Alah wak tenawan bersengin sengan. Sekali bila kau mekat ya Nabi tengah berundang ngah macam-macam jawai makhluk tu. Setengah bat leput ku dudeng buat tu. Nabi udah mendepat ni nak mau keluar manggarisan ni, mai kau berani keluar. Tudoi yudi kau. Sahabat Nabi pun medut dudeng jin. Wak tenawan biasa kado berani budai. Ya. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, pada malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira, ke tempat berhampiran dengan Gua Hira, berjumpa dengan golongan jin. Baginda memberi salam kepada mereka. Baginda mengajak mereka memeluk Islam sehingga terdengar suara mereka gegak gempita di lembah berkenaan. Abu Zar yang pada malam itu mengikuti baginda. Menurut suatu riwayat yang lain, Abu Zar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bersuara sedemikian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mereka ada pertikaian di antara satu sama lain, lalu aku mendamaikan mereka." Padahal jin pun wan dalau juga sama dadu-dadu. Udah berdalau ni, maybe tenawan, maybe sama jin kena menyelesaikan masalah dulu menyari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai daripada pertikaian itu, jin itu meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka makanan. Selesai pertikaian, mereka memeluk Islam. Sebelum Nabi balik, mereka kata, "Ya Rasulullah, berikan makanan untuk kami." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menentukan makanan untuk mereka. "Zadakum kullu 'izamin lam yadhkurullahu alaihi, lam yadhkur ismallahi alaihi."
ya. Makanan kamu ialah setiap tulang. Sebab don telau mai kena pebak tulang untuk beristinja. Akan mau bak beristinja, gunakan batu, gunakan kayu, gunakan daun, gunakan kertas, tapi jangan menggunakan tulang. Kerana apa? Kerana tulang itu adalah makanan saudara-saudaramu dari kalangan jin. Mungkin belum lah bak kubah lagi sup tulang kun mak. Tulang dun nak mau keman bak kun lui dun. Kubah lah gaya tanda tulang udah kikun jin, wadun telau me tahu kubah gaya duk keman. Nyipen dulalau kah dadit kah telau me tahu. Kemudian jin ini meminta makanan untuk binatang ternakan mereka. Padahal jin pun nuan sapi, nuan kuda, nuan unta, nuan waidah. Lalu Nabi SAW menetapkan semua najis itu adalah makanan untuk binatang ternakan kamu. Sebab itulah diharamkan untuk kita menggunakan najis. Sebab najis itu bukan barang telur, najis itu barang untuk jin. Saya lupa nyadin jin. Boring gak kun dun tulang mak. Mai keban sayur, mai keman daging, mai keman no. Jadi kubalah tenawan nuloi wak. Ono ubat telur ni. Sesajen tu. Ya. Ono ubat telur. Wak tuloi bik ngalo ipuk tu kun. Ono ubat telur. Segarang kah? Ya. Serahang ubat tu dalat, tu dak tu muka. Nuan teloi, nuan berteh jagung, nuan buak balak. Wadun kah kun jin? Bukan. Adalah telur buat mai betul gak ilmu tu. Betul gak budak budaya jin. Lebih lagi alah wak nuan bangsa ke lokueh pau julik bik ngah bakun lo jin. Tapi telur melana wano gak wang sekarang tu ni. Ya. Macam-macam kuih bik tu. Ya. Jin hanya memakan tulang, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur atau solat asar bersama-sama dengan para sahabatnya. Ya, apabila baginda bertakbir, ya, dan meletakkan tangan di atas dadanya dan baginda membaca Al-Quran, tiba-tiba kami mendengar baginda menyebutkan sesuatu. A'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Tengah sembahyang, tiba-tiba sahabat butah menolak. Aku mohon perlindungan daripadamu, ya, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Sehingga Nabi tertolak ke belakang sedikit daripada kedudukannya sebagai imam, sehingga hampir mendekati tempat makmum. Apabila kami telah selesai salat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kelebihan sahabat Nabi. Warna wak berlaku teng Nabi, lu akan melabak warna hal ni. Sebab wak idun ilmu. Biasa telo mai berani melabak beno bahasa beno bahasa. Sahabat Nabi lu akan suka melabak. Akan nuan tokik melabak lebih lagi lu suka. Nabi SAW mereka bertanya, ya Rasulullah, sami'na ka taqulu kaza wa kaza. Kami mendengar kamu berkata demikian dan demikian di dalam solat tadi. Mungkin ada berfikir, oh nuan wa ajaran nubas, bacaan nubas wang sembahyang. Nabi bersabda, apakah kamu mendengar perkataan kami tadi? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sebentar tadi telah datang kepada aku jin sewaktu aku sedang solat. Bersama dengannya di tangannya sepotong api. Dia ingin membakar wajahku. Demi Allah, kalaulah bukan kerana doa saudaraku Sulaiman, nescaya aku akan menangkapnya. Tengah Nabi sembahyang, jin labik mengacau. Di tangannya sepotong api, dia ingin membaling untuk membakar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uyak telau mai Nabi telau mai sebab. Nabi sebab barang itu. Nabi pun kena cau itu.
Lalu kata Nabi SAW, kalaulah bukan kerana doa permintaan saudara aku Nabi Sulaiman alaihissalam, nescaya aku tangkap jin itu tadi dan aku ikatnya di tiang masjid agar kanak-kanak dapat menggeletik bermain dengannya. Padahal jin kena nebet loga bibet ikat gitu. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebut, aku menahan dan menangkapnya tadi sehingga aku dapat merasai basahnya lidahnya. Siang Nabi. Ya, Nabi telau walaupun dun Nabi idun berani. Aku mencekik pada lehernya sehingga tanganku dapat merasai lidahnya. Ya, jelak dulabu tenggagam Nabi. Ya. Baik. Umar radhiyallahu anhu, di antara kehebatan Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu." Tidaklah kamu wahai Umar, kerana ketakwaan, kerana kemuliaan, kerana kehebatan imannya, syaitan pun medut nah hidup. Sehingga Nabi menyatakan, tidaklah kamu lalu suatu lorong wahai Umar, melainkan syaitan akan beralih lari ke lorong yang lain. Bedut dengan Umar radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar tadi riwayat-riwayat bagaimana jin pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian jin menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi soalan yang paling utama, apakah jin ini benar-benar wujud? Ya, berdasarkan nas Al-Quran ia benar-benar wujud. Dan itulah pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita juga beriman bahawa ada manusia yang dirasuk oleh jin. Ya, ada manusia yang dirasuk oleh jin. Ya. Dan jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Dan jin itu bertanggungjawab untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka wajib memeluk agama Islam, dan bagi yang memeluk agama Islam mereka akan masuk ke dalam syurga, dan mereka yang tidak memeluk Islam yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Karena itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Rahman tentang bidadari di dalam syurga, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari syurga itu tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Subhanallah. Ya, buyak nau ahli syurga dun cemburu dun luar biasa. Ya. Cemburu tanda manusia dun manusia yang normal. Ya. Wak manusia mai tahu cemburu manusia mai betul. Ya, sukati tenawan mengan sawah lu makau, mai rasa apa-apa. Dayus. Ya, dayus tidak mencium bau syurga, dan sesungguhnya bau syurga itu adalah sejauh 60 tahun perjalanan. Ya. Jin, ya, sebagaimana kita sebut tadi, ya, makanan mereka daripada tulang, makanan untuk binatang-binatang ternakan mereka adalah daripada najis. Baik, seterusnya, ya, kubah gaya jin mai penting. Jin kedap tenggan wak dun mai penting. Wak penting ialah kubah gaya telau jaga diri telau man gangguan jin. Bagaimana kita menjaga diri kita daripada gangguan jin? Karena jin ini makhluk yang gaib, sebahagian manusia tertipu. Ya, pedagang-pedagang agama ini kadang-kadang ambil kesempatan terhadap orang-orang yang jahil. Ya, kononnya atas ilmu jin yang diwarisi, kononnya atas ilmu sihir yang diwarisi. Ya, kita telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya bagaimanakah kita menjaga diri kita daripada gangguan jin. Ya. Yang pertama, kubah gaya telah jaga diri telah nuan peluan cara, ya. Kubah gaya telah jaga diri telah man nak kena cau jin. Yang pertama ialah hendaklah kita sentiasa berwudu. Ia tidak wajib, tetapi ia amat-amat digalakkan. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal,
sesungguhnya aku mendengar tapak kakimu berjalan di dalam syurga. Udah masuk isyak kah? Udah isyak kah? Azan seng lah, pasti belum menyambung. Azan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wash-shafa'ata li ta'ala wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Raditu billahi rabbil islam dinan Muhammadin nabiyyan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada 10 perkara yang boleh kita lakukan untuk kita menjadikan perisai bagi diri kita menghadapi gangguan daripada makhluk yang bernama jin. Yang pertama ialah hendaklah kita sentiasa mengambil wuduk. Ya. Sepanjang masa sentiasa ada dalam keadaan wuduk. Apabila batal ambil wuduk, apabila batal ambil wuduk. Ya, bangun daripada tidur ambil wuduk, walaupun bukan untuk mendirikan solat. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, kenapakah aku mendengar bunyi tapak kaki seliparmu berjalan-jalan di dalam syurga?" Subhanallah, mengah matai. Sengan lakau dah tuang Nabi wang syurga. Nombor 1. Nombor 2, rapat Nabi dengan sahabat don. Sengan do makau Nabi dah tahu sai makau luar winan. Telur sengan mak sakai. Mai kenal dengan sakai. Ya, kenal waktu dunuan duit mak. Mai bagi duit, mai sakai lagi. Nabi berkata, "Ya Bilal, kenapakah aku mendengar bunyi tapak kaki seliparmu berjalan di dalam syurga? Ya, wa nau amalanmu sehingga mu agi mudip wang dunia sengan lakau mu dah nuan wang syurga ini." Bilal menyatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah terbatal wuduk, melainkan aku akan mengambil wuduk dengan sempurna dan kemudian aku mendirikan solat 2 rakaat." Wadun ma amal tu. Ya. Kelebihan wuduk yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan wasyaitanu khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza wajada ahadukum ghadaban falyatawadda." Hadis riwayat Abu Dawud. Marah itu daripada syaitan. Syaitan itu diciptakan daripada api. Sesungguhnya yang memadamkan api itu ialah air. Apabila kamu marah, ambillah wuduk. Ya, kalau nuan gaya bab dalo, mai kena tahan. Berhenti. Ambil wuduk. Ya. Udah higit wuduk ni, masih marah gak? Akah 3 munguk. Munguk makin geram. Ya, apabila kamu duduk pun tidak mampu menahan dirimu, maka berbaring dan mintalah lindungan Allah. Ya. Baik, yang kedua ialah sentiasa mengucapkan bismillah pada semua perkara yang baik. Ya, masuk rumah bismillah, makan bismillah, minum bismillah. Ya, memulakan semua perkara itu dengan bismillah. Kerana apa, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala falam yadhkurillahu ta'ala 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillahu ta'ala 'inda ta'amihi, qala adraktumul mabit wal 'asha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki masuk rumahnya lalu dia menyebut nama Allah
sewaktu masuk ke dalam rumahnya dan sewaktu makan, syaitan akan berkata kepada kaumnya, malam ini tidak ada tempat tidur dan tidak ada makan malam untuk kita. Ya, masuk rumah bismillah. Ya, makan bismillah. Syaitan akan berkata, malam ini tidak ada tempat tidur dan tidak ada tempat makan untuk kita. Adapun apabila kamu masuk ke dalam rumah tidak menyebut nama Allah, syaitan akan berkata, malam ini rumah ini tempat kita tidur. Dan apabila dia tidak menyebut nama Allah sewaktu makan, syaitan akan berkata, malam ini kita tidur di sini dan makan di sini. Waduh lah nak telur susah makan subuh. Barang tu jimit mak, bismillah. Bismillah, jimit mak. Ya. Yang ketiga, selalu minta lindung Allah dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam hadis, dua orang lelaki bertengkar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mai kena tan itu. Jawai Nabi pun bersengel. Sehingga merah wajah salah seorang daripadanya dan terik urat leher seorang daripadanya. Terlalu marah. Jawai Nabi udah memiak lagi. Lalu Nabi SAW menyatakan, inni la u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba minhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengajarkan kamu suatu kalimah, kalaulah kamu menyebutkannya nescaya hilang kemarahan kamu. Sebutlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kadang tenawan baca telur sidur nak padu dari pubak. Wano mau pubak kau syaitan dah. Menasihat lo. Ya. Baik, yang keempat, membaca ayatul kursi, yang merupakan ayat yang paling agung yang perlu kita sentiasa baca. Ajarkan anak-anak kita selalu membacanya, membaca sewaktu hendak tidur, membaca pada waktu pagi, membaca pada waktu petang, membaca setiap kali selesai daripada solat, membaca di dalam rumah, kerana rumah yang dibacakan ayatul kursi itu tidak akan didekati oleh syaitan. Ya, tidak akan didekati oleh syaitan. Baca mak, mai perlu gantung. Apatah lagi menggantung azimat gak lebuk. Ya, akan nuan azimat tang lebuk mula gantung lelaki danah sabai. Ipit ibat tino. Ya, ajimat don lah kedau iblis tu bergatong. Ya, kadang-kadang macam mak lukis tu, kadang jawai bayah, kadang jawai dipah, nuan tulis jawi jimit benaca mai tahu. Jimat juli. Ya, nuan tenawan tang Semenanjung inan, kadang bukan jimat tu tulis jawi. Ya, kadang jimat tu gambar tenawan. Ya, nuan japah sultan teng Semenanjung udah matai katah udah. Akat lo makau teng kedai keman, terutama di kawasan utara Semenanjung ni. Heran telau dudeng, kedai burger kadang gambar jawai sultan. Tak so patang lo dengan sultan dah itu. Ya, restoran nuan gambar sultan. Sebenarnya bukan gambar sultan. Jawai tu saja gambar sultan. Ledon migi gambar ekor burung cendrawasih yang diletakkan di atas tahta sultan berkenaan. Buyak ladun percaya gambar ekor burung cendrawasih hidun kena mengan rezeki ke badi manusia. Ya, sainuan kepercayaan sidun syaitan akan labik turun hidun. Kubah kaya gambar kena mengan rezeki. Awak mubik rezeki Allah Ta'ala. Tapi manusia tetap manusia apabila dia telah jahil. Yang kelima, selalu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Selalu baca. Terutama
setiap kali selesai solat. Baca majlis qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kena baca qul a'udzu birabbin nas, ya, sehingga habis. Setiap kali habis solat, sebagaimana kata Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW berwasiat kepada aku untuk membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap kali habis solat. Dan kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW mengubati Al-Hasan dan Husain dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, dan inilah di antara bacaan-bacaan yang utama untuk kita baca kepada anak-anak kita, baca di rumah kita, baca sewaktu kita ingin tidur, baca apabila kita bangun, ya, untuk memastikan rumah kita selamat daripada gangguan syaitan. Yang keenam, membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, sebagaimana disebut di dalam hadis Tirmizi, barang siapa sewaktu pagi dan sewaktu petang membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu petang, dia tidak akan ditimpa kecelakaan pada hari berkenaan. Ya, dengan nama Allah yang tidak mendatangkan mudarat suatu pun di bumi dan di langit. Ya, dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Telo nyabik lindung Allah. Ya, telo nyabik lindung Allah. Baca telo kali song, baca telo kali abai. Ya. Yang ketujuh, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan Allah dengan kalimah-kalimahnya yang sempurna daripada segala kejahatan yang diciptakannya. Nabi SAW menyebut, barang siapa yang membacakan a'udzu bikalimatillahi tammat 3 kali pada waktu malam, maka pada malam itu dia tidak akan disentuh oleh kejahatan. Ya, saya baca waktu lau, dia tidak akan disentuh oleh sebarang kejahatan. Seorang lelaki, dia digigit oleh ular pada suatu malam. Lalu orang ramai bertanya kepadanya, di manakah hadis yang selalu kamu bacakan, yang menyatakan orang yang membaca a'udzu kalimatillahi tammat itu tidak akan disentuh oleh kejahatan. Lalu tiba-tiba pada malam tadi kamu digigit oleh ular. Lelaki itu berkata, demi Allah malam tadi aku lupa membacanya. Ya, bacaan jadi pendinding diri kita. Baik, yang ke-8, ya, selalu bertahlil. Bukan tahlil mencari tenawan teman. Itulah salah maksud lo. Tahlil tu maksudun kalimah la ilaha illallah. Tasbih kalimah subhanallah, hamdalah kalimah alhamdulillah. Ya, banyak menyebut kalimah la ilaha illallah setiap hari. Ya, mun kena 100 kali je kali. Ya, 100 kali je lah. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir pada setiap hari 100 kali, maka akan diberikan kepadanya 100 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100 kejahatan, dan dia mendapat pahala umpama membebaskan 10 hamba dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Dan bacaan itu menjadi pelindung bagi dirinya daripada syaitan pada hari itu sehingga ke petang harinya, dan tidaklah seorang hamba membawa pahala yang lebih afdal untuk dirinya pada hari kiamat lebih daripada bacaan-bacaan seperti ini. Subhanallah. Ya, kadang telau dah tahu tapi berat telau buat macam. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, majlis sembahyang baca puluhan kali ke 20 kali ke 5 kali sembahyang mudah 100 kali. Ya, tapi kadang berat telau. Sebab dia telah macam-macam gangguan buaya. Bila udah buaya gangguan lah, mulalah telau menuduh tenawan.
siano lah menak ko lah, siano lah menak ko lah. Lalu labiklah syaitan. Idon dah menak mo, inyang mo bomoh ki menak do pulik. Udah. Iblis dengan iblis. Lu dah lo ke iblis dengan iblis. Mai do dah lo pegeng idun, udah majih udah telo. Ya. Oh, mai merasi gaya bomoh melanau. Pinyang bomoh sinah. Aloi topi kong kubu waju. Ya. Oh, benaca sinah don geng du bubak jiak mai apa mai syirik telau ikhtiar no maloi patong bibi udi ono ada sinah topi kong tu tukang maca tu ya ono ubat melo mai sinsih ubat ya watang topi kong tu hidup mubi bi du talai bet du tengah gem talai warna kuning warna sak warna biru nak mula pubak udah lah hidup pubak sebab ko dudeh ribet tu Ali jangan potong ini tali ya mandi pakai tidak apa tapi jangan potong sampai baik nanti saya potong ya mai titak lat lo puyak no percaya ngasinah ni ono hukum percaya ngah hidup syirik udah lo wal iazubillah sebab tu syaitan labik tang lo ubang kau kerja tang pejabat mufti Sarawak sabai. Nuan je manak ni melai. Labi. Kau mikir dia buat melabat hukum. Dia pun melabat. Ustaz. Kau mereka tawanau bejik kau. Katah dah bejik. Ya. Pubat Melayu mai jiak, pubat Dayak mai jiak, pubat Sinah mai jiak. Mai tahu dah kau agak dua agam tu. Dia kau nuan benang dia tengah agam. Sebab dia lo je manak pubat benang mai ngatu durok kadang-kadang do susut agama sinah tu selabak kau lai wono tengah agama benang tu ilah wa ubat kau ngalau sinah tu pikok rasa kau lah jiak jimit tapi kadang bejik udi moluk bak jiak lai yuk bak jiak kenah kau pubak ngamo je macam wono jimit mak kau tutak benang dulu mo ish mai jiak kau nan meh moluk bak nubat meh akan moluk bak nubat kau bik ko tu takwa itu. Oh jiaklah. Ya, tak. Sedangkan kita sebagai seorang Islam yang memberi perlindungan kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kubah gaya telah menyabik Tuhan melindung telah mesti maca. Telah mesti menyabik. Mai do berlindung pergi situ mak. Maka mau supermarket. Dia mak mai migik marang mai menyabik. Ono buat belai mo. Tenawan pun mai tahu. Ngah Tuhan pun sidon ka ono bahasa mo. Ya. Baik, seterusnya. Yang kesembilan. Ya. Pelindung kita ialah di antaranya ialah banyak bertasbih, berzikir, membesarkan Allah. Ya. Simple. Dudeng wa da'au puji Allah subhanallah. Kenaan wa da'au alhamdulillah. Dudeng sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Dudeng temurau dah gaya, Masya Allah. Dan je kalimat nak 2 kali, dah laki. Ya. Sentiasa bertasbih, berzikir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, wa ihnuan berat jimit lah. Manusia kadang telau buyak adat dan budaya. Ya, rasa kau mebe lagi tong melanau pina ilmu bahasa ini. Kadang telau sabe, kau sengat tegi imit. Dudeng to kampung bak menak lebu. Bila ledu menak lebu macam pantang lo laki sabe. Ledu akan menatap tiang utama dun. Ya, akad lo susun istilah agama waktu duha. Wang pukul layan situ. Mai do buat waktu duha lau matalau kamau jemit lagi. Ya, talau do gegau jemit. Tapi lah laki tu sengat kau sampai ubang kami tengigan kan sebarang laki. Tuan imam kami debe. Ya, mau tuan imam tolong jemit kikut lubang. Gik donuan lah. Abau dapur. Ya, abau dapur tahu mula nuan siah jemit bahma nalang doang. Wano an mo ipo bak syarat mak badu. Badu buat baca-baca salah. Wano baca mo ipo.
Ialah baca kami ya nyabit izin mo amah kami bumi inah kami langit lo jemana bamnat lebu badi atang. Baik, itu macam. Dia macam bagi telur lebuk udah siap. Ringolah pinyang, saya kena mager lebuk. Telur mikir dun mager lebuk ni. Melai pagar, saya bak macam. Pinyang lah lo laki tahu macam majih wak liseng do genalang beras kuning siah putih warna wangi abau kayau wak don kedah mager lebuk kah wak no mager lebuk pasang mo semin kah pasang mo pagar kah steel kah wak don pagar lebuk baik kadangnya macam bagi nuan tenawan jakak lebuk azan doang lebuk mana do ba azan doang lebuk semiyang kah ya baik wa ila waqt akhir bak disebut akan telau bak jaga lebuk telau mai bai barang wak lebih membaca surah al-baqarah sehingga habis di dalam rumah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa rumah yang dibacakan surah al-baqarah di dalamnya tidak akan didekati oleh syaitan. Baca surah Al-Baqarah majih wang lebuk. Syaitan wak munguk wang lebuk dia akan gurau. Wak luar lebuk pun akan berani segak dengan lebuk lo. Bukan dengan mo ni gemalang lo siah lo pedik lo labu lo macam-macam lah kenalang tu. Mai wak idun akan kedau lebuk lo iblis lo syaitan ni. Ya. Jadi nak nuan wak lebuk mai tu gaya lasuk tajimit rasa dun baca surah al-baqarah wang lebuk tu. Lalau laus 286 ayat baca jimit sekali lah. Ya gan majih ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan rumah yang dibacakan surah al-baqarah itu tidak akan didekati oleh syaitan. Jadi inilah 10 ya perkara yang boleh kita amalkan untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pada malam yang mulia ini mengambil sedikit pelajaran bahawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk yang tidak kelihatan dari kalangan makhluk yang gaib yang bernama jin. Dan manusia itu hampir mustahil dapat melihat jin. Dan Nabi SAW suatu ketika pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdialog, bertemu dengan jin. Adapun manusia yang lain, ya, manusia itu tidak mampu untuk ya melihat jin dan apatah lagi berurusan dengan mereka. Adapun dakwaan-dakwaan setengah manusia yang menyatakan mereka mampu berurusan dengan jin, dakwaan-dakwaan itu adalah penipuan semata-mata. Dan kemudian di dalam agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi SAW sudah cukup untuk kita amalkan bagi melindungi diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat untuk kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.